Tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi, bismillahirmu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam siri 2 ya, berkenaan dengan daurah wanita, ya, tentang pembicaraan tentang daurah wanita. So untuk hari ini kita akan membincangkan dalam siri 2 ni lebih kepada uh, persoalan tentang darah wanita ketika mengandung dan juga tentang darah wanita selepas melahirkan anak, ya. Dia ada sedikit perbezaan tu, ya. Jadi kita akan tengok ketika waktu mengandung, kemudian kita akan tengok ketika sakit nak bersalin dan juga selepas kita bersalin. So yang mana satu yang dikatakan darah haid, yang mana satu dikatakan darah istihadah dan yang mana satu juga dikatakan sebagai darah nifas. Kita juga akan membincangkan, ya, tentang pertukaran, ya, tempoh masa di mana yang dikatakan ia adalah darah nifas, yang mana pula dikatakan ianya darah haid ketika masih lagi dalam keadaan dalam iddah nifas kita. So insyaAllah, so kalau ada apa-apa yang tuan-tuan yang perempuan yang rasa nak tanya, kalau rasa keliru, boleh terus tanya dan ustazah akan jawab pada waktu yang sama. So jangan kita tunggu sampai habis bimbang, takut nanti kita tak dapat nak faham, ya, tak dapat nak tangkap. Baik, insyaAllah kita mulakan sekarang. Ustazah nak tahu boleh dengar atau tidak? Setakat ni kalau ada yang boleh respon, ya, sama ada mendengar atau tidak apa yang ustazah sebut, ya. Bimbang takut nanti ustazah cakap sorang-sorang orang lain tak dengar, sebab dalam ni ustazah tak dapat nak tunjukkan muka, ya. Ada orang kata tak puas hati sebab tak nampak wajah, tapi disebabkan ustazah nak sharekan skrin, ya, tentang darah wanita ni, jadi ustazah tak pandai nak letakkan muka kat sini sambil bermain dengan PPT, ya, tak dapat nak apa nama, nak tunjukkan PowerPoint. Jadi insyaAllah, ya, ustazah akan cuba terangkan setakat yang mampu. Terima kasih Azmah, Izzati, Putri, ya. InsyaAllah kita kongsi bersama-sama, ya. Ustazah sekarang ada di Penang, so ketika ini hujan, jadi dia agak bising sikit, agak terganggu sedikit. Okey, kita teruskan insyaAllah. Hari ini ustazah akan bincangkan tentang darah ketika mengandung,
Ya, minggu lepas Ustazah dah terangkan tentang pengertian haid, ya, tentang darah haid, tempoh minimum haid, tempoh maksimum haid. Kemudian Ustazah juga bercerita tentang bila waktu atau umur paling muda kita kedatangan haid, dan juga Ustazah terangkan sekiranya uh, ketika usia itu belum mencapai umur 9 tahun, ya, mungkin 15 hari sebelum 9 tahun Qamariah, adakah kita katakan haid atau tidak, ya, atau lebih daripada 15 hari sebelum 9 tahun Qamariah kita katakan haid atau tidak, ya. Semua tu Ustazah dah bincangkan. Kemudian Ustazah juga ada terangkan, ya, tentang apa perbezaan di antara 9 tahun Qamariah dengan 9 tahun Masihi. Sebab minimum bagi seorang anak-anak, seorang kanak-kanak untuk didatangi haid adalah 9 tahun Qamariah. Jadi kalau 9 tahun Masihi itu dah lebih dah, ya. 9 tahun Qamariah lebih muda daripada 9 tahun Masihi, iaitu 8 tahun 8 bulan 21 hari. Jadi kita tengok, dan minggu lepas juga Ustazah ada jelaskan, ya, sekiranya datang 15 hari sebelum umur 9 tahun Qamariah tu, maknanya dia sudah dikatakan haid. Sebab ketika itu 15 hari sebelum 9 tahun tu tidak akan berkumpul suci dan haid. Dia akan ada salah satu, sama ada suci ataupun haid. Jadi kalau yang dah pun mendengar minggu lepas, insya-Allah boleh faham, ya. Tapi kalau tak faham juga boleh tanya Ustazah. Ustazah akan jelaskan dari masa ke semasa, insya-Allah. Terima kasih Ani Syifa Ridaudin, ya. Ustazah kagum kalau orang lelaki juga mahu mendengar, sebab tajuk ini bukan sahaja wajib dipelajari oleh orang lelaki, orang perempuan sahaja, malahan ia juga patut dipelajari oleh orang lelaki. Sebab tanggungjawab mengajar tentang benda ni adalah orang lelaki. Ayah patut ajar pada anak perempuan, suami patut ajar pada isteri, ya, abang pada adik. Jadi semua orang kena tahu ni tentang darah wanita sebab ia melibatkan ibadah kita, insya-Allah. Okey Ju, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita tengok darah ketika mengandung, ya. Apakah darahnya dan apakah hukumnya? Jadi kalau ditanya adakah darah haid ada ketika mengandung? Ya ada, ya, memang ada, ya. Jadi darah ketika mengandung ini juga ia dikenali dengan darah haid jika ia mencapai tempoh sekurang-kurang haid 24 jam dan sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam, dan keluarnya itu sebelum dia terasa sakit nak bersalin. Maknanya dalam keadaan biasa-biasa, mungkin 3 bulan dia datang darah, 4 bulan datang darah, 5 bulan datang darah, dan darah itu melebihi daripada 24 jam, syarat-syarat dan sifatnya sama seperti mana darah haid, maka ia boleh dikatakan darah haid. Jadi bagi mazhab Syafi'i, darah yang keluar ketika mengandung tanpa apa-apa sebab, maka ia boleh dikatakan sebagai darah haid. Ini kena faham. Jadi maknanya sebab tu kita kena belajar, sebab takut nanti ada orang yang tetap solat ketika mengandung walaupun darahnya keluar, dan darah itu sudah bersifat sebagaimana sifat darah haid. Jadi kalau bagi pandangan mazhab Syafi'i, bila dikatakan ketika mengandung itu darah haid, maka haram bagi seseorang wanita itu untuk solat ataupun untuk berpuasa, ya. Jadi kita kena fahamlah. Tapi kalau andai kata, ya, ada ancaman kehamilan. Ancaman kehamilan ni maknanya kalau dijumpa doktor, doktor kata berkemungkinan baby ni tak sihat, ya, atau janin ni tak sihat, so dia akan berlaku keguguran. Jadi kalau itu berkemungkinan darah tu bukan darah haid, ya, dia mungkin darah fasad, ya, ataupun darah istihadah, ya. Sebab tu kita kena tahu bila darah keluar pergi cek doktor dahulu. Sekiranya doktor mengatakan bahawa itu adalah darah disebabkan janin tak sihat ataupun janin itu rosak, maka kita tak kata darah haid. Yang dikatakan darah haid ni apabila janin itu sihat, tak ada apa-apa masalah pun, ya, tapi darah keluar seperti biasa, seperti mana kita dalam keadaan sihat, dan darah itu mencapai lebih daripada 24 jam, dah menepati syarat-syarat darah haid. Ya, minggu lepas kita dah belajar minimum haid adalah 24 jam, ya, ataupun lebih. So baru kita kata darah haid. Tapi kalau darah yang keluar dalam keadaan ancaman kehamilan tadi, ia dikira darah fasad, bukan darah haid, ya, sekiranya kurang dari 24 jam, ya. Tapi kita kena tengok ancaman kehamilan. Tapi kalau tak ada ancaman kehamilan lebih daripada 24 jam, itu adalah darah haid. Okey? Baik.
Sebab banyak ni soalan-soalan ni ditanya, ya. Tapi kebanyakan yang tanya tu dia kata doktor sahkan janin tu tak sihat, ya. Janin tu mungkin rosak, so darah keluar. So darah keluar itu bukanlah darah haid, itu adalah darah hasad ataupun darah istihadah, ya. Seterusnya kita tengok di sini. Kita tengok di sini darah sebelum bersalin, ya. Darah sebelum bersalin. Ini dah dekat-dekat nak bersalin dah tapi belum lagi bersalin, ya. Jadi pun ramai orang yang melakukan kesilapan disebabkan kita tak alert atau tak pun kadang-kadang tak kisah sangat, ya. Ataupun kita tanya pada orang-orang yang berpengalaman daripada kita tapi jawapan mereka sebenarnya salah, ya. Sebab tu kita kena belajar. Jadi darah sebelum bersalin ni, ya, kita tengok bagi ulama Syafi'i, ia bukan darah nifas. Sebab dia masih lagi belum bersalin, dia belum dikatakan darah nifas, ia berkemungkinan darah fasad atau istihadah. Ha. Tapi dengan syarat kalau masa tu kita dah sakit, ya. Kalau dah sakit, maknanya itu adalah darah fasad atau istihadah. Itu belum bersalin. Sekiranya belum sakit nak bersalin, tak ada rasa apa-apa, darah itu adalah darah haid, ya. Sekiranya menepati syarat darah haid. Ini ramai orang tak solat, ya. Bila sakit nak bersalin, ya, darah keluar tapi dia tetap juga tak solat, ya. Masalah tu tak boleh sebab pada ketika itu kita wajib solat. Sebab tu Ustazah kata tadi, para suami, ya, perlu mengambil berat sekiranya ketika itu isteri sakit nak bersalin, darah yang keluar ketika sakit nak bersalin itu bukan darah haid, ia adalah darah istihadah ataupun darah fasad, maka hukumnya sama seperti orang suci dan wanita itu wajib menunaikan solat. Kalau bulan puasa pun wajib berpuasa. Tak boleh buka puasa lagi lah sebab darah itu keluar ketika dia dah sakit. Tapi kalau dia keluar sebelum sakit, ya, 3-4 hari lagi nak bersalin, nak diu, tapi hari ni keluar darah. Sedangkan dia tak sakit apa-apa. Sekiranya darah itu melebihi 24 jam, maka dengan sendirinya ia adalah darah haid. Bagi mazhab Hambali, ya, bagi ulama Hambali dia kata, kalau dah dekat-dekat nak bersalin pun dah dikatakan nifas sekiranya disertai dengan rasa sakit nak bersalin, ya. Kemudian kita tengok pula darah seiringan masa sama-sama nak keluar anak tu. Baby nak keluar daripada rahim kita, itu darahnya disebut darah apa? Ya. Bagi ulama Syafi'i dan ulama Hanafi, dia kata bukan darah nifas lagi sebab tubuh bayi itu masih berada dalam rahim ataupun dalam proses nak keluar. Dia belum keluar, belum kosongnya rahim itu lagi. Jadi selagi tak kosong rahim, dia bukan darah nifas dan juga bukan darah haid, ianya adalah darah fasad. Ya, selagi tubuh bayi belum habis keluar, ia masih lagi dianggap hamil. Ya, dianggap hamil. Tapi kalau bagi Maliki dan Hambali, walaupun darah itu walaupun bayi itu masih lagi berada di dalam, ya, tapi dalam proses nak teran keluar bayi tersebut, maka ia sudah pun dikatakan sebagai darah nifas, ya. Tapi ingat Syafi'i dengan Hanafi kata bukan, ya, kalau baby itu masih lagi dalam proses nak bersalin, seiringan dengan bersalin tu, maka ia dikatakan darah fasad, ya. Dia bukan lagi darah nifas. Darah nifas ni apabila kosongnya rahim seorang wanita. So darah yang keluar selepas itu baru dikatakan sebagai darah nifas. Ni selagi tak kosong, selagi ada urinnya, ya, selagi ada janinnya, sama juga dengan keguguran, ya. Kalau kita gugur, kalau tak habis lagi keluar, ya, kalau doktor belum lagi buat DNC dan doktor kata masih ada sisa atau cebisan janin di dalam rahim kita, maka darah itu belum lagi dikatakan darah nifas. Ya, darah itu masih dikatakan sebagai darah istihadah. Ya. Pok Cik Sunray, terima kasih sebab bersama-sama hari ini. Ya.
Baik. Sekarang kita tengok beberapa permasalahan tentang darah yang keluar ketika hamil, ya. Darah yang keluar ketika hamil, ketika sakit nak bersalin, yang itu kita tak kata nifas, kita tak kata haid. Yang itu dikenali sebagai darah istihadah atau fasad. Tapi sekiranya darah tersebut bersambung dengan darah haid, maknanya sebelum tu keluar ada darah, masa tu tak sakit lagi. Ya. Contoh, sebelum nak bersalin 2 hari, dia dah keluar darah. Dan darah itu sudah pun melepasi 24 jam. Maknanya syarat haid dah ada. Dia tak sakit pun, ya. Darah keluar seperti biasa. Selepas 2 hari, sakit nak bersalin. Bila sakit nak bersalin, darah tetap keluar. Pada ketika ini, ia tetap dikatakan darah haid. Sebab darah yang keluar ketika dia sihat, maknanya ketika dia tak sakit nak bersalin, bersambung dengan darah yang keluar ketika dia sakit nak bersalin, maka darah itu tetap dianggap darah haid. Ya? Tapi kalau dah sakit baru keluar darah, itu kita tak kata darah haid, itu kita kata darah fasad ataupun darah istihadah. Ya? Jadi sebab tu kita kena faham, ya. Jadi maknanya kalau orang tu dah memang keluar darah sebelum dia sakit nak bersalin, kemudian darah itu bersambung ketika sakit nak bersalin, maka tak wajib dia solat sebab itu masih dianggap darah haid. Ya? Tapi kalau orang tu dah sakit nak bersalin, 2 hari sakit, darah keluar dalam masa 2 hari itu, dia tetap kena solat, ya, sebab darah itu dianggap sebagai darah fasad ataupun darah istihadah. Ustazah dah cakap minggu lepas, darah fasad, darah istihadah ni boleh katakan samalah. Dia kategori darah yang keluar ketika sakit dan wajib baginya untuk solat. Hukumnya sama seperti mana orang suci, ya. So dia kena solat, dia kena puasa, ya. Jadi kalau dia bersambung dengan haid, yang itu tak payah solat. Tapi kalau tak bersambung dengan haid, dia keluar darah ketika sakit terus, masa tu dia dianggap istihadah, dia kena solat. Okey? Baik, kita tengok situasi yang pertama. Baik, situasi yang pertama. Seorang wanita hamil mengeluarkan darah selama 2 hari. Dah keluar darah dah 2 hari. Masa tu tak sakit lagi. Kemudian barulah dia terasa sakit nak bersalin. So darahnya yang masih keluar sehingga keluar anaknya tu, maka keseluruhan darah itu dikatakan darah haid. So tak boleh solat. Dia berbeza dengan situasi yang kedua. Seorang wanita hamil yang dah rasa sakit nak bersalin, tiba-tiba keluar darah berterusan sampai bersalin, maka darah tersebut dinamakan fasad atau istihadah, bukan haid, walaupun melebihi 24 jam dan wajiblah baginya untuk solat, ya. Sebab ramai ustazah tengok, ya, jemaah apa ni, wanita-wanita kita di luar sana yang tak solat, ya, ketika sakit nak bersalin, walaupun bersalinnya 2 hari kemudian, tapi dia tinggal waktu subuh, zuhur, asar, ya, maghrib. Dan suaminya pun tak tegur juga. Sebab suami tak tahu bahawa ketika itu wajib bagi isterinya solat. Jadi sebagai seorang suami yang bertanggungjawab, yang faham bahawa sebenarnya ketika itu isterinya wajib solat, maka bantulah. Ya, bantu untuk sucikan dia, bantu untuk dia ambil wuduk, ya, supaya kita tak menanggung juga dosanya dia tak solat, ya. Sebagai suami memang kena ajar isteri, kena terangkan dekat isteri kalau isteri tak tahu, ya. Sebab tu saya pesan tadi, bab-bab macam ni bukan sahaja orang perempuan yang wajib belajar, malahan yang wajib belajar juga adalah orang lelaki. Jadi jangan lepas tangan, ya. InsyaAllah. Jadi saya berharaplah semoga semua orang faham bahawa ini adalah satu kewajipan. So kewajipan untuk uh, belajar dan untuk berkongsi ilmu ini dengan orang lain, ya. Kesilapan banyak dibuat oleh wanita-wanita di luar sana, ya. Jadi ustazah ulang sekali lagi, kalau darah keluar sebelum sakit nak bersalin, keluar ketika mengandung dan sekiranya darah itu melebihi 24 jam menepati syarat-syarat haid, maka ia dikatakan haid sekiranya belum sakit. Kemudian darah yang keluar yang belum sakit itu bersambung pula dengan yang sakit, ia tetap dikatakan haid, ya. Tetapi kalau darah itu keluar ketika dah sakit nak bersalin, sudah sakit nak bersalin, maka darah itu tidak dikatakan darah haid, darah itu dikatakan darah istihadah atau fasad. Maka wajiblah baginya solat dan melakukan ibadah
sebagaimana orang-orang yang suci. Ya, itu sebab Ustazah minta sangat-sangat supaya faham. Okey, baik. Jadi Ustazah sambung lagi. Yang ni kita masuk bab nifas. Tadi bab mengandung. Jadi bolehlah Ustazah wrap up ya. Ustazah bagi keringkasan. Yang pertama, setiap orang yang mengandung, bukan setiap, maknanya orang-orang yang mengandung berkemungkinan dia juga boleh didatangi haid. Ya, boleh didatangi haid. Jadi dengan syarat, satu, tiada ancaman kehamilan, bayinya, janinnya sihat, ya, dan darah keluar menepati sifat-sifat darah haid, dia tidak sakit, maka darah itu dikatakan darah haid. Jadi orang yang mengandung pun boleh berkemungkinan datang haid. Itu satu. Yang kedua, darah yang keluar ketika sakit nak bersalin pula, kita katakan dia darah istihadah atau darah fasad. Itu kalau dia datang darah ketika sakit nak bersalin. Maknanya dia kena melakukan ibadah sebagaimana orang suci. Jangan ditinggalkan ibadah. So kalau sekarang ni kita ingat balik dulu-dulu anak pertama, anak kedua, anak ketiga dulu, kita tak tahu bahawa ketika sakit itu sepatutnya kita solat. Ya. Jadi hari ini kodoklah balik. Ya. Kodoklah balik solat-solat. Itulah kita tinggalkan ketika sakit nak bersalin dulu. Okey. Yang ketiga, sekiranya kita dah datang darah sebelum sakit nak bersalin 2-3 hari, tiba-tiba sakit, sambung dengan sakit, itu tetap dikatakan darah haid. Maknanya mereka tak perlu untuk tunaikan solat, tak perlu puasa sebab orang-orang yang dalam keadaan haid itu dikecualikan, ya, dimaafkan dan tidak diharamkan daripada melakukan solat atau puasa. Ya, insyaAllah. Baik, Eva sihat. Sekarang kita masuk dalam bab nifas pula. Bab nifas, ya. Okey. Apa dia nifas? Dia ada dua ni. Satu wiladah. Wiladah ni proses kelahiran bayi. So darah yang keluar bersama dan proses kelahiran bayi itu dinamakan wiladah. Ya. Manakala nifas, darah yang keluar selepas melahirkan bayi. Maknanya bila dah tak ada apa-apa dah kosong dah rahim itu, maka darah yang keluar selepas kosongnya rahim barulah kita kata dia darah ni nifas. Ya. Dan darah yang keluar dari wanita ketika sakit nak bersalin tidak ada dinamakan nifas ataupun haid, tetapi dinamakan darah fasad ataupun talak ataupun istihadah. Ya, insyaAllah. Jadi, moga kita boleh faham tentang benda ni. Ya. Hanya mazhab Hambali, ya, yang mengatakan bahawa darah yang keluar ketika sakit nak bersalin itu adalah darah nifas. Ya. Maliki juga. Jadi kalau kita Syafi'i, selagi tak habis bayi keluar dari perut, maka selagi itulah, ya, selagi tak habis bayi keluar dari rahim, ya, selagi itulah kita tak kata dia darah nifas. Ya. Jadi bagi mazhab Syafi'i juga, ya, nifas dikatakan keluar apabila keluarnya sesuatu dari rahim wanita yang sudah dikenal pasti ianya adalah manusia. Itu kena faham. Maknanya, kalau 40 hari pun kita mengandung, ya, selepas tu gugur, maka darah yang keluar selepas gugur, selepas bersih darah rahim itu, maka darah itu tetap dikatakan darah nifas. Ya. Walaupun ada pandangan mazhab yang lain, disebut dia kata, kalau tak cukup 4 bulan, maknanya sebelum dimasukkan roh, kalau darah keluar bukan darah nifas. Setelah dimasukkan roh selepas 4 bulan baru dikatakan darah nifas. Berbeza dengan Syafi'i, sekiranya doktor dah kenal pasti itu adalah manusia ataupun bidan telah mengenal pasti itu adalah manusia walaupun dalam bentuk seketul daging, ya, ataupun dalam bentuk seketul darah, tapi memang dah dikenal pasti itu adalah manusia, darah yang keluar selepas keguguran itu dikatakan sebagai darah nifas. So hukumnya adalah sama seperti mana orang-orang ni nifas. Itu kena faham, ya. Sebab banyak tu berlaku, ya, wanita-wanita kita yang dah keluar darah, dia bukan istihadah tu. Itu adalah nifas sekiranya
Dalam kandungan itu telah dikenal pasti ia adalah manusia. Baik. Apa dia syarat nifas ya? Tempoh nifas ni sekurang-kurangnya sedetik ataupun satu lahzah. Ya. Tempoh nifas paling pendek sedetik. Ya. Sekelip mata lah. Ini satu lahzah. Dia berbeza dengan haid. Haid adalah sekurang-kurang haid adalah 24 jam. Beza tu nifas, sekurang-kurang nifas adalah sedetik. Ya. Kemudian kebiasaan nifas adalah 40 hari 40 malam. Itu kebiasaan lah. Ya. Manakala kebiasaan haid 6 atau 7 hari. Perbezaan dia. Maksimum nifas pula 60 hari. Maksimum haid adalah 15 hari. Itu perbezaan di antara nifas dan haid. Jadi kalau kita nak kenal pasti nifas, sekurang-kurang nifas, sedetik atau satu lahzah, kebiasaannya 40 hari 40 malam, maksimumnya adalah 60 hari. Ya. Jadi jumlah 60 hari 60 malam itu dikira dari saat kosongnya rahim. Maknanya dah keluar dah seluruh tubuh bayi, dah keluar dah uri semua dah keluar, dah bersih dah rahim itu, kosong dah rahim tu, maka bermulalah kiraan nifas. Nak cukupkan 60 hari ke ya atau 40 hari ke, maknanya bermula daripada keluarnya seluruh tubuh bayi. Tapi ya, nak dikirakan hukum nifas bermulanya keluar darah. Sebab ada orang dia keluar-keluar saja bayi, darah tak keluar. So darah tak keluar, 5-6 hari kemudian baru darah keluar. Jadi hukum itu bermula dari hari yang ke-6. Hukum tak boleh solat, ya. Hukum tak boleh bersama suami, hukum tak boleh puasa, maka bermula pada hari yang ke-6. Tapi kiraan nifas itu bermula daripada hari keluar bayi. Ya, jadi kena faham. Maknanya sekiranya darah tak keluar apa tak keluar, kita kena mandi janabah atau mandi wiladah, kena solat, kena puasa. Bila keluar saja darah pada hari yang ke-6, barulah kita berhenti dari solat. So kalau kita tengok dalam presentation tu ditulis, seorang ibu melahirkan bayi pada 1 hari bulan dan pada 5 hari bulan baru darahnya keluar. 60 hari dan 60 malam dikira dari 1 hari bulan, tetapi dihukumkan nifas pada 5 hari bulan. Ya. Sedangkan jarak masa antara kelahiran bayi dan keluar darah itu dihukumkan suci. Wajiblah dia solat, halal jima' dan sebagainya. Boleh faham ke? Ustazah berhenti sekejap supaya perempuan boleh fikirkan balik ya. Satu-satu nanti terlampau laju tak faham pula ya. So kalau ada yang bermasalah, ada apa-apa nak tanya boleh tanya ya. InsyaAllah. Baik, yang baru masuk ya, selamat datang. Assalamualaikum. Kalau perempuan ada rasa keliru di mana-mana boleh tanya ya. Tadi ada yang baru masuk tu mungkin dah terlepas tentang penerangan ustazah tentang darah yang keluar ketika mengandung ya, dan juga darah yang keluar ketika sakit nak bersalin. Dia ada perbezaan tu ya. Jadi yang tak dengar tadi tu kena ulang baliklah nanti ya. Baik, yang baru masuk ya, selamat datang. Kalau baik, ni Sahidah Syukur tanya ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Sekiranya kita nak pastikan darah itu darah haid, perlu lebih dari 24 jam. Jadi sepanjang itu kita boleh solat ke Ustazah. Ya, mohon pencerahan. Dia macam ni. Kalaulah memang kita dah biasa dah datang darah, maknanya first day datang tu, katalah subuh tu dah datang, dah tahu dah itu adalah darah haid, tempoh masanya sama, waktunya lebih kurang. Biasa datang 7 hari bulan, tiba-tiba hari ini pun 7 hari bulan. Jadi maknanya tak perlulah tunggu 24 jam ya. Tetapi kalau kita mengandung, tak pernah-pernah datang pun ya. So ini kandungan kita ni mungkin kandungan kali kedua atau ketiga. Masa tu tak apa kalau kita nak tunggu 24 jam sebab benda tu bukan adat. Tapi kalau dah anak pertama pun dah biasa jadi macam tu, ya kita dah tahu dah bahawa darah tu akan keluar lebih dari 24 jam, maka itu adalah haid. Maknanya daripada awal keluar tak perlu dah solat. Ya. Sekiranya dah lebih 24 jam, maknanya solat, kalau kita solat itu semua batal.
Tapi kalau kita tak solat, tiba-tiba darah keluar tak sampai pun 24 jam, maknanya kita kena qada balik lah sebab dia tidak menepati syarat haid. Ya. Harap-harap Sahidah boleh faham ya, insyaAllah. Ya, Zakiah Zakaria. Kalau ada jarak antara wiladah dan nifas, ya, dia kena mandi wiladah dan solat, ya Ustazah. Betul. Kalau antara lepas bersalin tu, darah keluar sekejap aja, lepas tu dah tak keluar dah. Ya, tak keluar dah. Jadi dia kena solatlah sebab lamanya berhenti. Sebab kita tak tahu sama ada darah itu akan berhenti terus atau tidak. Tapi seandainya dia datang balik, maka dia jadi nifas. Ya, itu kalau misalnya dari mula wiladah lah. Ya, tapi kalau dia dah datang 5 hari, dia berhenti sekejap, kemudian dia akan datang balik. Maknanya kita tengoklah. Kalau kita yakin dia akan datang balik, tak perlu solat. Tapi kalau kita rasa mungkin dia akan berhenti, kita boleh solat. Tapi kalau datang balik, dia anggap batal lah solat tersebut. Ya, kalau dia tak datang dah, maka solat-solat itu sah. Okey. Baik, sekarang kita teruskan. Apa dia syarat nifas? Ya, syarat nifas darah keluar setelah rahim kosong. Walaupun yang keluar itu adalah gumpalan darah ataupun daging dan bidan mengatakan ia adalah manusia. Jadi sebab tu tadi Ustazah ada sebut ya, bagi mazhab Syafi'i dia tak ada syaratkan mesti dah masuk roh baru nak kata nifas. Sebab bagi mazhab Syafi'i once kita tahu kita dah mengandung ya dan doktor pun dah sahkan itu adalah manusia ya dah check buat scan ya ultrasound tengok dah ada ketulan daging, sekiranya gugur keluar saja benda tu maka ia tetap dikatakan nifas. Ya, dia tetap dikatakan nifas. Yang kedua, darah keluar sebelum berlakunya 15 hari sejak rahim kosong. Maknanya, okey, kalaulah gugur, bila dia gugur, tak ada darah. 15 hari kemudian, 15 hari kemudian disuci juga. Hari ke-16 baru keluar darah. Yang itu kita tak boleh kata nifas. Sebab dia terpisah daripada keluar darah dengan datang darah semula, beza 15 hari. Bila beza 15 hari, darah yang datang pada hari yang ke-16 itu, kita dah boleh kata dia darah haid. Sebab tempoh minimum suci antara darah haid ke darah haid adalah 15 hari. Jadi kalau dia terpisah 15 hari, maknanya hari ke-16 itu adalah haid. Walaupun darah itu keluar selepas kita bersalin. Tapi dengan syarat, dia kosong selama 15 hari. Jadi darah keluar sebelum berlaku 15 hari kita masih lagi kata dia nifas. Tapi kalau selepas 15 hari suci yang datang selepas itu bukan lagi nifas, itu adalah darah haid, ya. Kemudian masa suci di antara dua darah nifas tidak melebihi 15 hari. Pun sama juga. Jadi kalau dia datang darah 15 hari, kemudian berhenti 10 hari, datang balik, kemudian berhenti 5 hari, datang balik, ia tetap dikatakan nifas. Sebab dia tidak suci lebih daripada 15 hari. Tapi kalau dia datang 15 hari, dia berhenti selama 15 hari, datang balik pada hari yang ke-16 tu, maka itu dikatakan darah haid, bukan nifas. Jadi kita ambil formula dia, sekiranya darah nifas itu diselangi dengan 15 hari suci, maka darah yang datang selepas itu dikatakan darah haid walaupun masih lagi dalam tempoh edah nifas, ya. Kemudian darah yang keluar berada dalam tempoh masa 60 hari. Jika seorang wanita mengeluarkan darah sesudah 60 hari walaupun sebentar, ianya bukan nifas, ya. Maknanya ianya adalah darah haid kalau lebih pada 60 hari, ya. Tapi kalau dia datang sebelum 60 hari, tadi Ustazah kata dia datang 15 hari, dia berhenti 3 hari, dia datang balik, kemudian dia berhenti 5 hari, datang balik, ia selagi tak sampai 60 hari, maka ia boleh dikatakan darah haid, ya. Tapi kalau dia terpisah selama 15 hari suci, walaupun dalam tempoh 60 hari, ia sudah dikatakan darah haid, bukan darah nifas. Ya. Tapi kalau dia tidak terpisah selama 15 hari, darah yang datang itu adalah darah nifas. Ya. Okey. Okey, ada beberapa persoalan lagi berkaitan nifas. Berapa lama jarak ya yang paling lama antara kelahiran bayi dan nifas? So kalau daripada kelahiran bayi nak datang apa ni nak
Maksimum lah. Maksimum lah waktu untuk datang nifas paling lama 15 hari. Ya. Kalau kata dia tak datang darah pun, ya, maksimum untuk datang darah dan dikatakan nifas adalah 15 hari. Hari pertama tak keluar darah, dua tak keluar darah, 14 tak keluar darah. Tapi pada hari yang ke-15 keluar darah. Maka kita masih lagi boleh kata nifas. Tapi kalau dia dah bersalin, lepas tu sampai hari ke-15 tak keluar, pada hari 16 keluar, kita tak kata nifas. Masa tu kita dah kata haid dah. Jadi kita kena faham ya, paling lama 15 hari je. Selepas daripada bersalin yang kita boleh kata itu adalah nifas. Tapi kalau lebih daripada 15 hari, dia dah jadi haid. Walaupun dia masih lagi dalam tempoh 60 hari. Ya, so kena ambil maklum tu. Ya. Benda-benda macam ni nampak macam remeh ya, tapi ramai yang tak ambil berat. So bila tak ambil berat, mereka berpegang pada hukum nifas, bukan hukum haid ya. Dia bukan apa. Kalau misalnya kita kata nifas, kita nanti tunggu sampai 40 atau 60 hari lah. Sedangkan kalau ia adalah haid, dia hanya maksimum 15 hari. Hukumnya adalah hukum haid, bukan hukum nifas. So kalau lebih pada tu dah jadi istihadah. Jadi benda ni semua kita kena belajar betul-betul. Dia halusi betul-betul. Setakat ni semua boleh faham ke? Sekarang bersama-sama dengan kita ada 42 orang ya. Jadi Ustazah harap kena sabarlah sikit belajar bab ni ya. Dia agak complicated tetapi perkara ni adalah wajib kita belajar. Walaupun bukan untuk diri kita ya, kita rasa alah kita dah tua dah tak datang haid ataupun kita dah tua dah tak mengandung pun ya. Tak ada nifas dah ya, tapi kita masih lagi ada anak-anak ya, kita ada cucu, kita ada menantu. Mereka semua nak rujuk kat siapa lagi melainkan rujuk pada orang-orang yang lebih berpengalaman, merujuk kat mak mentua ya, merujuk kat ibu ya. Jadi kita perlu tahulah ya, walaupun kita kata kita dah tak ada dah haid-haid semua tu, tak ada dah nifas-nifas tu, kita tetap kena belajar ya, insya-Allah. Baik. Kemudian yang bawah tu ya, jika terdapat seorang ibu setelah bersalin darahnya keluar secara putus-putus, adakah keseluruhan itu tetap dikatakan nifas? Dia putus-putus ya. Jadi kalaulah dia keluar darah itu dalam tempoh atau dalam lingkungan 60 hari daripada kelahiran bayi dan putus-putus tu tidak melebihi 15 hari, maka keseluruhan waktu keluar darah itu dan waktu suci yang berada di dalam dua darah itu dihukumi nifas. Contohnya, dia datang 5 hari, dia berhenti 2 hari, putus 2 hari. Kemudian datang pula 10 hari, berhenti pula 3 hari. Kemudian datang pula selagi dalam tempoh 60 hari, ya, suci itu tidak lebih dari 15 hari, maka darah-darah itu tetap dikatakan darah nifas, ya, dihukumkan sebagai darah nifas. Okey. Yang ini amaran ni kena faham betul-betul. Jadi kalau sesiapa yang pernah berpantang termasuk tak solat, tak puasa selama 40 hari, 60 hari atau 100 hari sebab kata duduk dalam pantang, sebelum ini dia buat macam tu tanpa mengira darah ada atau tiada, maka dia wajib bertaubat. Ya. Sebab ramai orang ya, juga kita tengok ramai ya antara wanita-wanita yang ada ya. Dia dah ikut je orang cakap pantang 40 hari, pantang 60 hari, pantang 100 hari. Kalau setakat pantang tu jaga badan tak ada masalah, ya. Tapi ada yang pantang tu langsung tak solat. Ya walaupun darahnya dah pun kering. Sebab kita contohnya kita pantang 40 hari. Sekali darah nifas kita hanya 20 hari. Bila 20 hari kita tetap kena mandi wajib dan tetap kena solat walaupun kita pantang. Pantang tu lebih pada menjaga badan, ya, tak makan makanan yang sejuk, yang berangin, itu pantang, ya. Tapi tak adalah sampai pantang tu tak solat. Jadi kalau ada siapa-siapa duk pegang pandangan pantang tak payah solat, walaupun darah tak keluar, maka hendaklah dia bertaubat, ya. Sebab apa? Dia sepatutnya kena mandi wajib, ya. Walaupun kita kata darah nifas maksimum 60 hari, ya, dia kalau datang 20 hari pun tetap nifas. Datang 40 hari pun tetap nifas. Yang bersih itu kita kena mandi dan kena melakukan ibadah-ibadah seperti solat dan juga puasa. Jadi yang mana dah tinggal tu wajiblah bertaubat, istighfar, mohon ampun dengan Allah SWT kerana cuai. Kan minggu lepas saya dah terangkan dah, kita ni bukan jahil. Kita ni termasuk dalam golongan orang-orang yang lalai dan cuai dalam menuntut ilmu. Ya?
Dan kita juga minta ampun juga bagi orang-orang yang pernah mengajar kita. Ya, mungkin dulu-dulu kita tak tahu, tok nenek kita, mak kita tanya dia. Bila tanya mak, mak kata tak apa, kau pantang 40 hari, tak payah solat. Nanti habis 40 hari, barulah kita rombak dapur, barulah kita mandi, ya. Barulah kita solat. Jadi yang ajar tu mak, mak kita dulu, tok kita dulu, kita minta ampun juga bagi mereka, ya. Sebab mereka juga ya, orang yang tak tahu, ya. Jadi sebab tu kita jangan main-main. Bila kita tak belajar, kita ni termasuk dalam golongan orang-orang yang lalai dan curai, yang kita takut sangat. Orang yang lalai dan curai ni dosanya besar, ya. Dia bukan orang jahil. Ustazah dah pesan, saya kata jahil ni kalau kita dah tak ada tempat nak belajar, ya, tak ada apa ni, uh, TV, tak ada radio, kemudian tak ada ustaz-ustazah nak mengajar, bolehlah kita kata kita jahil. Tapi sekarang ni banyak. Hari ni pun ustazah mengajar, tapi tengoklah yang nak belajar pun tak ramai, 41 orang je sekarang masih ada nak belajar, ya. Tapi sebagai kita rasa ini adalah tanggungjawab, ya, untuk memberi penerangan kepada kaum wanita, ustazah tetap juga akan mengajar. Semoga Allah tak tanya dah kat ustazah nanti, ya, kenapa tak ajar, kenapa tak terangkan. Selebihnya ustazah dah berlepas tangan dah, ya. Sebab tu ustazah nak kalau boleh kawan-kawan kita yang sama-sama dalam live pada hari ini kongsikanlah, ya, kongsikanlah video ni, tuliskan sedikit status ataupun kod sedikit kat situ. Belajarlah sebab ini adalah perkara yang wajib kita pelajari. Seandainya kita silap maka kita berdosa kalau kita tak belajar, tapi kalau kita belajar kita tersilap pun kita masih lagi dalam proses belajar, insya-Allah. Okey Ifa, Syuhada, ya, Soleha, selamat datang, ya. Azmah tanya soalan, selepas darah wiladah tiada darah keluar, suci 3 hari, dia solat dan puasa, kemudian baru datang nifas, maka terbatas solatnya. Puasa tak payah qada sebab kalau di antara wiladah kepada datang balik tu, yang itu dianggap suci, maka dia dah tak batal dah. Solat puasa tak batal. Tapi kalau di antara dia dah datang, dia datang daripada wiladah 5 hari, kemudian dia berhenti 3 hari, itu lain. Yang itu dianggap dia dalam nifas. Yang tadi tu sebab dia belum lagi bermula nifas. Dia habis wiladah, dia terus suci. Ya, itu tak perlu qada. Okey, kita teruskan. Uh, Tentang qada, ya, tentang qada solat. Kita kalau kita kering darah pada waktu asar atau pada waktu isyak, maka wajiblah kita qada zuhur atau maghrib. Sebab kita tengok zuhur dengan asar boleh dijamakkan, maghrib dengan isyak juga boleh dijamakkan. Lepas tu satu lagi, kita kadang-kadang kita tak tahu, berkemungkinan darah haid kita itu telah pun kering 5 minit sebelum masuknya waktu asar. Ada tak orang yang sanggup duk cek setiap masa? Dah tentu tidak kan? So kita akan cek pada waktu asar. Bila kita cek pada waktu asar, dia dah kering, dah tak ada darah. Berkemungkinan pada waktu zuhur darah kita dah kering. Sebab itulah ulama mencadangkan supaya kita mengqadakkanlah waktu zuhur sekiranya kering darahnya pada waktu asar. Dan sekiranya kering darah pada waktu isyak, maka qadaklah pada waktu maghrib. Yang kemasnya terlalu pendek. Sebab apa? Kita kalau angkat takbiratul ihram, sekadar dapat mengangkat takbiratul ihram pada waktunya pun, kita sudah dikatakan sudah dapat waktu tersebut, ya. Jadi masa tu saya kata 5 minit pun sebelum masuk waktu asar sebenarnya mungkin dah kering tapi kita tak perasan, eh. Jadi banyak juga berlaku pada orang-orang perempuan yang bekerja lah, ya. Kita tengok pada waktu subuh macam ada sikit-sikit kuning-kuning je. So kita pun tak mandi wajib. Pada waktu zuhur, kita tak mandi wajib. Dan kita kata tak ada lagi waktu asar, tak ada waktu maghrib. Kita balik-balik nak solat maghrib, bersih. Kita tak pasti sama ada pada waktu zuhur itu sudah bersih atau pada waktu asar sudah bersih. Jadi lebih baik baginya untuk mengkodokkan waktu yang sebelum tersebut.
Okey, Ustazah harap boleh faham bab nifas tadi, ya. Sekarang kita tengok pembahagian masa suci. Okey. Jadi pembahagian masa suci ni dia ada 4 bahagian, ya. 4 bahagian. Satu, kita tengok suci antara haid dengan haid. Berapa lama minimum suci antara satu haid ke satu haid, ya. Kemudian kita tengok juga suci antara haid dan nifas. Berapa lama antara haid dengan nifas. Kemudian tengok juga nifas dan haid, ya, suci antara nifas dan haid. Berapa lama. Dan akhir sekali nifas dengan nifas. Ini jarang-jarang berlaku, tapi untuk kita belajar tak jadi salah lah, ya. Okey. Baik, kita tengok yang pertama dulu. Suci antara haid dengan haid. Ya, berapa lama suci antara haid dengan haid ni? Ya. Tempoh suci antara haid dengan haid tu, kita merujuk kepada dua haid tu, ya. Sebab dia ada minimum suci, aqal tuhur, maksimum suci, aksar tuhur, dan juga kebiasaan suci, ghalibut tuhur. Jadi dia ada tiga keadaan suci di antara haid dengan haid, ya. Kita tengok di sini. Kalau kita tengok tempoh minimum suci aqal tuhur ni, dia 15 hari. Menurut jumhur, Hanafi, Maliki juga Syafi'i mengatakan bahawa tempoh minimum suci antara satu haid ke satu haid adalah 15 hari 15 malam, ya. Manakala menurut Hambali 13 hari 13 malam. Hambali dipendek sikit, ya, tapi Syafi'i 15 hari 15 malam, ya. Nanti kita akan belajar bab istihadah, apa dia punya hubungan dia tu. Ya, nak dikatakan istihadah atau tidak, ini juga menjadi syarat dia juga, ya, tempoh minimum suci. Jadi minimum suci antara haid satu haid ke satu haid adalah 15 hari. Okey? Baik. Kemudian boleh kita tengok di sini, Ustazah buat dah bentuk gambar rajah, ya. Pendapat jumhur, Maliki, Hanafi, Syafi'i, waktu suci sekurang-kurangnya 15 hari. Contohnya kita datang darah haid satu hingga hari pertama hingga hari yang ketujuh. Daripada hari ketujuh nak datang haid balik, minimum dia mestilah 15 hari. Maknanya darah yang datang pada 23 hari bulan, baru kita boleh kata dia darah haid. Tapi kalau dia datang darah pada hari yang pada 20 hari bulan, itu tak boleh kata haid. Itu mungkin dah dikatakan sebagai darah istihadah, dan kita mesti mencukupkan suci. Ya, itu penting. Baik. Kalau ikut Hambali, tengok, ya, kita datang pada 1 hingga 7, selang dia 13 hari, datang balik pada 21 hari bulan, barulah kita kata haid. Itu mengikut pandangan Hambali. Tapi kalau ikut Maliki, Hanafi, Syafi'i, dia adalah 15 hari minimum. Ya. Sekarang kita tengok kitaran haid normal lah, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dia ada bermacam-macam warna, ya. Sebab memanglah kita datang haid tu ada hitam, ada coklat, ada merah tua, ya, merah muda, coklat, kuning, keruh, ya. Selepas itu dia kering selama 15 hari. Jadi darah yang akan keluar 23 ke atas baru kita kata darah haid. Walaupun kebiasaan tidaklah pada waktu tu, ya. Mungkin lebih daripada tu. Baik, ini kita tengok kitaran haid yang tak normal. Kalau kitaran haid yang tak normal, tengok dia berhenti 8 hari bulan sampai 16 hari bulan, dia datang balik pada 17, maka darah yang datang pada 17 hingga 21 itu kita tak kata darah haid, itu adalah darah istihadah, ya, sebab dia datang sebelum mencukupi 15 hari minimum suci. So kena ambil maklum tu. Sebab tu Ustazah nak, ya, setiap wanita, ya, kalau boleh yang dengar penerangan Ustazah pada hari ini, sediakan jadual, ya, lukiskan, adakan satu buku log khas, ya, tandakan, dan secantik-cantiknya tanda juga dengan sifat warna darah. Sebab sifat darah ni sangat penting, ya. Bila tak jadi apa-apa, dia tak ada kisahlah kalau keluarlah warna apa pun, kalau kurang daripada 15 hari, semua tu boleh kita katakan haid. Tetapi kalau dia lebih daripada 15 hari, pada ketika itu kita akan lihat sifat darah, ya, tamyiz adam. So sifat darah tu kita kena tandalah. Sifat mana yang lebih kuat, sifat mana yang lebih lemah, ya.
Dia ada 3 sifat, ada 2 sifat, ada 1 sifat. 3 sifat mengatasi yang 2 sifat, 2 sifat mengatasi yang 1 sifat, ya. Kalau yang sama sifatnya, yang datang dahulu itu dikatakan haid, yang datang kemudian tidak. Itu kita akan belajar dalam bab istihadah, ya. Sebab tu Ustazah nak kalau boleh terangkan kepada anak-anak kita, sediakan buku log. Jadikan dia satu benda yang penting, ya. Setiap bulan tandakan dalam kalender, ya. Kalau nak ambil aplikasi pun dalam phone boleh, tapi tinggalnya dalam phone ni kadang-kadang kita tak boleh nak letakkan warna, ya. Sebab tu Ustazah suka kalau dalam bentuk manual, dan lagi cantik sekiranya kalau kita boleh tandakan mengikut bulan-bulan Islam. Sebab bulan Islam ni dia tak jauh lari, dia 30 hari saja atau 29 hari. Tapi kalau bulan Masihi ni ada 31, ada 30, ya. Jadi dia lari tu, dia tak akan dapat tarikh yang lebih kurang sama. Ya, dia akan beza 2 hari, 3 hari. Ya. Jadi susah kita nak melihat waktu dan juga sifat darah. Jadi kalau mampu buat dalam mengikut bulan Islam itu adalah lebih baik, ya. Baik, sekarang kita tengok, ya. Tempoh maksimum suci pula, ya. Tadi tempoh minimum suci adalah 15 hari. Itu minimum. Tapi kalau maksimum dia tak ada had. Ya, ada orang dia datang darah, kemudian setahun kemudian baru datang pula. Ya. Ada orang dia datang sebulan sekali. Ada wanita yang datang haid sehari 24 jam saja. Kemudian sebulan sekali dia datang. Ada wanita yang tak pernah datang haid sepanjang hidup. Jadi Qadhi Abu At-Tayyib berkata, ada seorang perempuan pada zamannya datang haid sehari semalam sahaja pada setiap tahun dan nifasnya pula 40 hari. Jadi memang maksimum dia tak ada had, ya. Jadi tempoh kebiasaan suci antara dua haid tu, kalau kebiasaannya tu kita tengok ghalib lah. Ghalibul haid adalah 6 hingga 7 hari. Itu adalah ghalibul haid, ya. Jadi dengan sendirinya tempoh kebiasaan datang haid itu 6 hari, maka waktu sucinya akan jadi 24 hari. Kalau tempoh haidnya datang 7 hari, maka waktu suci 23 hari. Itu adalah kebiasaan, ya. Tadi Ustazah sebut 15 hari itu adalah minimum, ya. Maksimum pula ada orang datang 3 bulan sekali, ada orang datang setahun sekali, ada orang datang 5 tahun sekali. Jadi tengok pada uh, setiap wanita tu dia ada perbezaan. Sekarang ada juga orang yang bersalin, ya. Bersalin setahun tak datang period kalau dia menyusukan anak, ya. Kadang-kadang 2 tahun tak datang period. Ada yang pakai implano tu ataupun pakai IUD pun sama juga, ya. Dia datang haid, kemudian dia pakai IUD, selagi tak dibuang IUD tu ataupun tak sampai kata tarikh luput dia, ada orang tak pernah datang haid, ya. Jadi had masa suci itu tak ada hadnya, tetapi minimumnya adalah 15 hari, kebiasaannya 23 atau 24 hari. Itu tempoh suci antara haid dengan haid. Okey. Sampai setakat ni okey ke? Masih dengar bertindan ke suara Ustazah? Okey, baik. Hari ni kita tengok pula, ya. Kita ada masa lebih kurang 5 minit lagi, ya. Ustazah akan habiskan sejam. Sebab minggu lepas Ustazah ambil masa sampai 1 jam 45 minit, ya. Jadi kita ada 10 minggu insya-Allah, ya, untuk Ustazah buat penerangan tentang haid, nifas dan juga istihadah ni, ya. Baik, kita tengok suci antara haid dengan nifas dan nifas dengan haid, ya. Okey Ani, terima kasih. Mimi, ya. Mujurlah ada anak-anak murid Ustazah ni yang setia menanti. Okey, kita tengok di sini. Tiada had minimum bagi sekurang-kurang suci antara haid dan nifas. Ya? Macam mana tu haid dan nifas tak ada had minimum? Boleh ke jadi datang haid terus nifas? Kita bagi contoh macam ni, ya. Sebab ikut pandangan mazhab Syafi'i, tengok ulama mazhab Syafi'i, dia kata seseorang yang hamil juga berkemungkinan datang haid. Kan Ustazah dah jelaskan bermula tadi, orang yang hamil sekiranya dia datang darah dalam keadaan babynya sihat, janinnya sihat, ya, dan darah itu menepati syarat haid melebihi 24 jam, ya, warna sifat semua macam haid, maka ia tetap dikatakan haid, ya. Jadi disebabkan itu,
Seorang wanita hamil melihat darahnya keluar kadar sehari semalam. Sejam kemudian darah itu berhenti dan wanita itu bersalin. Jadi minimumnya hanya sejam. Ya, sekurang-kurang suci, dia sebenarnya tak ada had minimum. Tapi ini nak tunjuk contoh. Maknanya boleh jadi sejam saja tempoh suci antara haid dan nifas. Ya. Ataupun ada orang memang dia datang darah, sambung dengan darah ketika sakit, ya, tetap dikatakan haid kan. Ingat yang Ustazah terangkan tadi. Kalau dia datang darah ketika dia mengandung dalam keadaan dia sihat, tak sakit nak bersalin, kemudian baru dia sakit nak bersalin, itu dikatakan haid juga. Sebab dia bersambung dengan haid. Tiba-tiba keluar terus baby, maka tak ada had pun di antara waktu haid dengan waktu nifas. Ya, jadi dia boleh jadi begitu. Ya. Jadi sekurang-kurang suci antara haid dan nifas tak ada hadnya. Boleh jadi paling pendek, tak ada langsung ya, ataupun satu lahzah ya. Ataupun sejam, ataupun sehari, dia boleh jadilah mengikut pada uh, pengalaman setiap individu lah, dia berbeza ya. Jadi kita tak mustahil lah, dia tak ada tunggu sampai 15 hari pun tak ada ya. Antara haid dengan nifas dia tak ada had. Ini kita tengok contoh lah, kalau kita boleh bagi sedikit lukisan dia ya, jadual dia. Uh, Dia mengandung daripada 1 Februari sampai 7 November. 9 bulan 7 hari. Tak keluar darah lah. Jadi dia suci je sepanjang masa 9 bulan tadi. Pada 8 hari bulan November, keluar darah. So keluar darah, masa tu tak sakit. Ya. Tengok-tengok sifatnya macam darah haid. Tak sakit nak bersalin pun. Ya. Keluarnya pun mendapati syarat haid 24 jam. Ya. Jadi kita tetap hukumkan dia sebagai haid. Tapi selepas tu sambung terus. Darah tidak berhenti. Ya. Darah berhenti 12 malam 8 November. Dia berhenti sekejap. Lepas tu satu pagi, ya. Satu pagi 9 November, ya. Darah berhenti. Dia suci lah sekejap. Dia tak keluar darah langsung. Lepas tu pada 9 November pun satu pagi tu bersalin keluar darah, namanya nifas. Ia hukumnya nifas. Jadi beza antara suci antara haid dengan nifas hanya 1 jam. Ini sebab dia berhenti. Cuba bayangkan kalau dia tak berhenti langsung, maknanya tak ada langsung lah tempoh antara suci haid dan nifas. Ya. Kemudian dia datang nifas dalam 40 hari. Ya. Sampailah 20 hari bulan Disember, nifas. 21 Disember disuci. Ya, masa tu dikategoriskan sebagai orang suci. Itu pun kalau misalnya 15 hari kemudian dia datang darah. Ya, disuci 15 hari, datang balik darah. Pada masa tu darah tu disebut sebagai darah haid. Ya, sebab tempoh suci di antara nifas, ya, untuk datang haid balik mestilah 15 hari. Iaitu kalau di dalam keadaan edah nifas. Tapi kalau lepas daripada 60 hari, dia tak payah nak tunggu sampai 15 hari. Walaupun satu lahzah, walaupun 1 jam suci selepas 60 hari itu, datang darah selepas itu, kita sudah boleh katakan dia haid. Ya, itu dia berbeza. Tapi kalau dalam edah nifas, maknanya dalam tempoh 60 hari, suci mesti 15 hari, datang darah baru kita kata haid. Ya, kalau tak sampai 15 hari, datang balik darah, itu kita katakan nifas. Sebab dia masih lagi dalam edah nifas. Ya, harap-harap boleh faham tu. Okey. Okey. Jadi kita tengok di sini suci antara nifas dan haid ni ada dua keadaan. Selepas ni nifas dan haid. Tadi haid dan nifas. Ya. Tadi haid dan nifas, dia kata tak ada had masa. Mungkin paling pendek tak ada langsung, ya, ataupun sejam, ya, ataupun 9 bulan. Dia boleh jadi. Ya. Tapi suci antara nifas dan haid. Daripada nifas nak jadi haid balik, ya, selepas 60 hari nifas, katalah kita dah datang darah selama 60 hari, dia berhenti sekejap aja, satu lahzah saja, satu detik sahaja, datang balik darah, maka itu kita dah kata haid. Ya. Okey. Tapi kalau dalam masa kita mengandung tadi, dalam masa kita nifas tadi, Ustazah kata kalau kita suci 15 hari, selepas tu hari 16, memang dah kata haid dah. Jadi, suci antara nifas ni boleh jadi dua keadaan. Satu boleh jadi sucinya hanya satu lahzah, satu detik. Boleh jadi 15 hari. Ya. Ataupun boleh jadi antara nifas ke haid balik tu setahun. Ya, ada orang dah habis nifas. Macam saya kata tadi, dia menyusukan anak, ya, ataupun dia dah pakai implan apa ataupun IUD, semua dia tak datang darah, maka tempoh masa suci antara nifas ke haid itu makan masa yang panjang. Ya. Ni Ustazah bagi beberapa situasi, boleh tengok ya sebagai contoh.
nak bagi kuatkan lagi ingatan, ya. Tengok situasi yang pertama, dia datang darah nifasnya 20 hari. Kemudian dia berhenti selama 10 hari. So darah yang datang pada hari yang kedua 32 sampai hari yang ke-34 tu, ya, 2 hari tu, tetap dikatakan darah nifas, ya, sebab beza sucinya tu tak sampai 15 hari. Okey, yang kedua. Situasi yang kedua, dia datang darah nifas 30 hari. Kemudian dia berhenti daripada hari 35 sampai hari yang ke-50. Dia berhenti 15 hari. Dia datang balik darah daripada hari 51 sampai hari yang ke-56. Maka darah haid daripada 51 sampai 56 itu dikatakan sebagai darah haid. Ya, walaupun dia masih lagi dalam iddah 60 hari sebabnya dia diselangi dengan suci selama 15 hari. Okey, yang ketiga, kalau dah cukup masa dah, ya, sikit lagi. Kita kalau dia datang darah 40 hari. Lepas tu dia berhenti selama 5 hari, dia datang balik darah pada hari yang ke-55 sampai 70. Ya. Jadi dengan sendirinya sebenarnya istihadah itu bermula dari hari 55 hingga hari yang ke-70. Ya. Boleh dikatakan istihadah. Ya. Dan ini juga kita kena tengok juga dengan adat yang pernah berlaku. Jadi ini panjang lagi cerita dia untuk istihadah nifas. Ustazah akan jelaskan kemudian. Sebab apa? Kalau kita bersalin anak pertama, darah nifas kita 40 hari, tiba-tiba pada anak yang kedua datang lagi darah pada hari yang ke-55 sampai 70, maka kita boleh katakan hari 55 sampai 70 itu adalah istihadah. Ya. Tapi kalau dia berhenti sekejap pada hari yang ke-60, dia berhenti satu lahzah ya. Pada hari 61 tu dia datang balik. Maka darah yang datang balik pada hari yang ke-61 itu kita kata dia darah haid. Ya. Situasi yang keempat. Dia datang 5 hari, berhenti 14 hari. Datang balik pada hari yang ke-20 sampai hari yang ke-30, 10 hari. Berhenti 7 hari, datang pula 45, 43 hingga 50. Semua ni tetap kita katakan nifas. Sebab dia punya perbezaan hari dia tu tak sampai 15 hari. Hari suci, ya. Hari suci tak sampai 15 hari. Yang ini, yang terakhir, situasi yang terakhir ni, dia datang darah 59 hari. Dia berhenti 2 hari je, 60, 61. Walaupun tak sampai 15 hari, tapi dia sudah melebihi 60 hari. Suci itu memisahkan antara nifas dan haid. Maknanya hari yang ke-62 hingga hari yang ke-64 itu kita sebut dia sebagai haid. Ya, ini kita fahamkan. Jadi, perhatian di sini, sekurang-kurangnya waktu suci yang memisahkan antara nifas, ya, apabila mencukupi 60 hari, dengan haid dia tidak lagi disyaratkan selama 15 hari seperti mana yang disyaratkan antara haid pertama dengan nifas. Jadi maknanya kalau dalam tempoh 60 hari kita tunggu 15 hari suci. Tapi kalau lebih pada 60 hari, maknanya tak payah tunggu sampai 15 hari. Maknanya kalau dia berhenti sehari, 2 hari, satu lahzah pun, darah yang datang selepas itu adalah darah haid. Jadi Ustazah rasa cukup dulu sampai setakat ni. Nanti Ustazah akan sambungkan ya pada minggu hadapan pada waktu yang sama. Jadi diharap semua sekali dapat bersama-sama dengan Ustazah ya pada minggu hadapan, insya-Allah. Baik. Rohani tanya ya, bolehkah kita solat hormat waktu masa tengah sakit nak bersalin tu? Kes masuk labor room pukul 4 pagi dan bersalin pukul 7.30 pagi ya. Betul lah, waktu tu waktu subuh. Kita katalah dekat badan kita tu semua dah ada wire-wire dah. Macam mana kita nak ambil wuduk kan? So masa tu memang kita boleh solat dalam keadaan yang paling minimum lah. Kalau kita boleh gerakkan badan, kita gerakkan badan. Kalau tak boleh, solatlah sambil tidur ya. Kalau tak boleh juga, solatlah dengan menggunakan mata. Tapi solat jangan ditinggalkan ya. Selepas tu bila dah sihat ya, bila dah habis pantang, semua tu kodoklah balik. Hanya kita perlu tahu bahawa waktu itu sebenarnya kita wajib untuk solat. Sebab belum lagi dia dianggap sebagai nifas ya. Darah yang datang ketika sakit itu adalah darah istiadah ataupun darah fasad.
Oh, syuhada tanya. Jika pagi itu kita cek masih ada darah, lepas tu kita keluar pergi kerja, waktu Zuhur kita cek dah suci. Kita nak mandi tak boleh sebab kita kat tempat kerja. Kerja mungkin tamat pukul 5. Mungkin waktu di rumah dah maghrib. Apa kita perlu buat? Okey. Kalau kita masih mampu untuk mandi, usahakanlah. Ya, sebab Ustazah rasa banyak juga pejabat dah sediakan. Tapi sebab kita tak biasakan diri. So kita tak bersedia, tak bawa tuala, tak bawa peralatan. So kita rasa macam susah lah sebab kita tak pernah buat. Jadi sebab kita dah faham sekarang, maknanya kita kena berusaha lah untuk mandi. Sebab Ustazah rasa tak ada halangan. Ada bilik-bilik air yang masih lagi boleh kita mandi. Tinggal masa-masa lah. Tapi andai kata memang tak boleh sungguh. Ya, betul-betul tak boleh. Pada waktu tu, kalau ada tayamum, kita guna tayamum. Ya, sebagai menggantikan mandi wajib. Lepas tu kita solat lah. Ya. Solat hormat waktu contohnya lah. Supaya kita tidak meninggalkan solat tersebut. Ya. Hanya sekarang kita kena alert dan kita sangat kena prihatin betul lah dengan perkara ini. Sebab ramai antara kita yang ambil mudah. Ya. Tak usah kata orang lain. Ya. Ustazah dulu masa kerja pun lebih kurang macam ni juga. Ya. Tapi bila kita dah belajar, kita dah faham bahawa benda ni adalah berat dan kita pun tak tahu kita ni Allah nak ambil nyawa masa bila. Takut masa tu yang Allah ambil nyawa kita, kita masih lagi berhutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So, terima kasih Syuhada ya dengan keprihatinan tersebut ya. Kalau boleh kita usahakan yang terbaik untuk diri kita sendiri insya-Allah ya. Jadi sekarang ni nampak gaya majikan-majikan kita ni kalau yang boleh sama-sama mendengar ya atau ada persatuan-persatuan pekerja yang sama-sama dengar dalam ni, persatuan wanita yang ada dalam ni, rasanya boleh di-highlightkan kepada majikan untuk merenovatkan ya satu bilik air dalam di pejabat kita tu sebagai bilik mandi ya. Untuk kita mandi. Sebab benda ni sangat penting ya, sangat penting. Takkan semua orang uh, suci waktu malam je kan. Dah tentulah ada yang suci pada waktu Zuhur, ada yang suci pada waktu Asar kan. Ini adalah kewajipan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Syuhada. So insya-Allah kita jumpa lagi minggu depan ya. Sekian saja wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua.